سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه. Sekarang kita berada di Masjid Kampung Hulu, merupakan antara masjid tertua di Malaysia. Masjid Kampung Hulu ini dibina pada tahun 1728 dan mengikut pengiraan, ianya sudah berusia 293 tahun. Masjid ini juga telah menjadi satu tarikan bersejarah kepada rakyat tempatan dan para pelancong. Fungsinya masih sama, iaitu sebagai tempat beribadat umat Islam. Tetapi keunikan masjid ini terjana dari pelbagai pengaruh selain tamadun Islam juga. Terlebih dahulu, mari kita ketahui sejarah pembinaan Masjid Kampung Hulu. Masjid Kampung Hulu dibina sekitar abad ke-17 ketika penjajahan Belanda mengambil alih pemerintahan Portugis pada tahun 1881. Yang sebelum itu, pihak Portugis memusnahkan semua rumah ibadat milik Islam untuk menyebarkan agama Kristian Katolik. Hal ini dapat dikaitkan dengan aspek hubungan manusia sesama manusia yang ditentukan dalam Islam, iaitu mengkehendaki umatnya untuk saling menghormati sesama manusia. Sebagai umat Islam, kita seharusnya menghormati agama-agama selain Islam dan tidak bersifat keji seperti yang dilakukan oleh pihak Portugis pada ketika dahulu. Dalam aspek lain, penduduk-penduduk beragama Islam di sekitar Masjid Kampung Hulu juga berada dalam keadaan kesusahan ketika pemerintahan Portugis kerana tidak mempunyai rumah ibadat khas untuk beribadah terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh dikatakan bahawa penduduk-penduduk tersebut perlu berjihad demi agama Islam. Namun, usaha ummah pada ketika itu dicapai apabila pertukaran pemerintahan ke pihak Belanda seperti yang disebutkan sebelum ini. Masjid ini dibina oleh penduduk-penduduk tempatan dengan pembiayaan Belanda semasa penjajahan Melaka oleh Syarikat Hindia Timur Belanda. Perkara ini adalah kerana Belanda lebih memberi tumpuan pada perdagangan berbanding konflik agama. Dapat dikaitkan dalam kandungan tamadun Islam iaitu sumbangan politik iaitu semangat kenegaraan yang merangkumi kesepakatan antara pelbagai agama dan kaum. Sifat patriotik ini penting dalam menentukan tahap pencapaian dan pembinaan sesebuah tamadun. Tambahan lagi, Belanda juga mengutarakan dasar kepelbagaian pegangan agama ketika pemerintahan seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW apabila baginda memerintah kota Madinah. Baginda telah menyatukan kaum Muhajirin, kaum Ansar dan kaum Yahudi. Bercerita tentang kepelbagaian, di Masjid Kampung Hulu kita dapat melihat kepelbagaian seni bina yang dipengaruhi oleh tamadun-tamadun lain. Dalam konteks tamadun Islam, antara ciri-ciri keistimewaan yang ada dalam tamadun Islam adalah berciri terbuka dan bertoleransi, iaitu tamadun Islam tidak terbatas kepada sempadan dan bangsa tertentu. Bahkan menggalakkan lagi penerimaan unsur-unsur yang terdapat pada tamadun lain asalkan tidak bercangkah dengan syariat Islam. Jika kita lihat, pada seni bina Masjid Kampung Hulu, terdapat beberapa unsur yang dipengaruhi dari kaum Cina dan Jawa. Usaha pembinaan masjid ini diketuai oleh seorang kapitan bernama Datuk Samsudin bin Arum. Beliau merupakan seorang pendatang Cina yang telah memeluk Islam. Pengaruh hiasan yang dibawa oleh beliau adalah seperti jubin seramik dan jubin lantai dari kerajaan Cina dinasti Chang. Reka bentuk yang terdapat pada menara batu juga dipengaruhi oleh reka bentuk pagoda orang Cina. Pengaruh tumbuh-tumbuhan juga menjadi kriteria utama seni bina masjid ini. Selain itu, ukiran berkonsepkan suluh bayur, mahkota dan awal larat juga terdapat pada hujung bumbung masjid. Penjajah Belanda juga menggalakkan ciri-ciri seni reka masjid dari Tanah Jawa untuk dimasukkan ke dalam seni reka Masjid Kampung Hulu. Apabila kita lihat, masjid ini mempunyai bumbung berlapis 3 dengan bentuk seakan-akan piramid. Ruang di antara lapisan-lapisan bumbung ini membolehkan berlakunya pengudaraan yang baik ke dalam masjid.
Struktur bumbung tersebut disokong oleh 4 batang tiang seri di tengah-tengah masjid yang kemudiannya bersambung kepada tiang-tiang penyokong yang lain. Walaupun seni reka masjid ini dipengaruhi oleh seni reka Jawa, namun Masjid Kampung Hulu tidak dibina daripada kayu seperti masjid-masjid di Jawa. Sebaliknya dibina menggunakan batu bata. Sebagai konklusi, binaan asal Masjid Kampung Hulu ini kemudiannya diperbaiki oleh Syekh Al-Omar bin Hussein Al-Atas. Masjid ini juga tersenarai antara 777 buah bangunan bersejarah. Masjid Kampung Hulu dijaga rapi dengan adanya kerja pembaik pulih untuk mengekalkan struktur asalnya. Masjid Kampung Hulu juga amat dihargai oleh pelbagai pihak kerana wujudnya perikatan ciri-ciri dari pelbagai tamadun dan terutamanya menjadi pusat bagi mengekalkan serta melanjutkan peradaban tamadun Islam hingga kini.